إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف الله وسره. Dan apabila sudah disembahyangkan akan mayat, kemudian maka hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia. Dia datang lewat, dia duduk jauh ke dan sebagainya. Maka apabila mayat sudah disembahyangkan, hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia, maka apa hukum dia? Sunatlah baginya menyembahyangkan dia akan mayat. Dan dikalau di atas kubur sekalipun, walaupun di atas kubur, ini banyak. Kalau kita lihat di pondok-pondok banyak, ya. Contoh di pondok Tuan Guru saya dulu, bila Tuan Wadi Mustafa, Tuan Wadi Abdul Aziz meninggal ni, kadang-kadang seminggu tak habis orang semayang. Ya, Tuan Guru besar daripada kawan-kawan satu Malaysia datang, pada Kedah, daripada Perak, mana Kedah, daripada Patani. Jadi dia datang di semayang kat kubur lah, kat kubur tu dia semayang. Sebab di Patani, di Kelantan, kalau nak jumpa ulama-ulama, itulah masa antara. Kalau ada kematian Tuan Guru di pondok, habis ulama lain turun, ya, berpuluh-puluh tok-tok besar tu, kita kenal kan. Ini Tuan Guru di balik sini, Tuan Guru pondok sana katakan. Jadi mana disemayangkan di atas kuburnya. Itu mana kata, dan apabila sudah disemayangkan mayat, kemudian hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia, sunatlah baginya menyembahyangkan. Dan dikalau di atas kubur sekalipun. Yang kali kena beritahu, saya tak pakai bagian mic. Jadi apabila sudah semayangkan akan mayat, kemudian hadir orang yang belum semayangkan dia, ya, maka hendaklah dia semayangkan dia, dan dikalau di atas kubur sekalipun. Mana sini kata walaupun di atas kubur tu, ghayah dipanggil kemuncak dia semayang tu. Kalau sebelum mati kalau di mana disempat, janji kedudukan mayat tu di depan. Ya. Kita datang lewat, tiba-tiba orang semayang dalam masjid dan angkat mayat. Kita pun masuk pintu, mayat masih depan tapi tengah diusung, boleh takbir. Jangan mayat dah keluar kita takbir soal dia. Ya, kedudukan mayat mesti di hadapan. Ya, sah mayang. Cuma sunat kalau kepala lelaki belah sini, kalau perempuan begini, itu sunat dia. Ya, dia letak tegak pun tak sah mayat. Janji di depan dia. Ini kadang-kadang dia bertengkau, kanan lah, kiri pening pada mayat tu. Terik sana, jadi terik sini, sinilah, sini macam-macam. Pening pada mayat, nyanyi ke dia. Jadi maknanya apa? Semayangkan selagi syarat dia mayat tu di pihak hadapan kita. Kalau dalam kubur gitu kot, dalam kubur kita menghadap ke kiblat, mayat di depan. Kalau dia lepas dalam masjid tadi, orang dah angkat keluar, tu tak boleh kita semayang. Bawa mayat dia pergi ke belakang. Dan sunat baginya menyembayangkan dia kalau di atas kubur sekalipun, dan jatuhlah sembayang itu fardu, ya, maka nak diniatkan fardu, dan diberi pahala akan dia, dan pahala fardu. Walaupun orang lain pada asal fardu kifayah, orang lain dah buat, kita tak payah. Fardu kifayah orang lain dah buat, dan kita terlepas lah. Walaupun macam itu, niat dia nak kita sunat, tak niat pakai asli. Asal niat ni hukum dia kembali pada asal hukum jenazah ialah wajib.
atau fardu kifayah. Jadi kita niat fardu lah, itu maksudnya. Dan tiada sunat bagi yang sudah semayang itu mengulangi semayang. Ya. Dan banyak buat petrik itu tunggu semayang. Semayang kat rumah kadang-kadang habis semayang bawa ke masjid. Semayang lagi. Dia ni semayang lagi. Ada yang ulang. Sekali cukup. Itu maknanya. Itu dia kata, dan tiada sunat diulangi semayang bagi orang yang sudah semayang tadi. Dan haram menyembayang ke atas mayat kafir. Ya. Orang kafir itu mati nak pergi semayang dia. Tak boleh semayangkan, bahkan haram. Semayang tu apa? Doa sebab kita doa, kalau doa pada orang kafir, doa masuk Islam tak apa. Lepas tu kalau beri salam, kita jawab pun tak sama kan. Kita Assalamualaikum, dia ajuk salam kita. Alaikassalam kita jawab kan. Oh, dia kata lain macam bunyi kita. Biasa dengar Waalaikumsalam kan. Jawab dia alaikassalam, atas engkau kecelakaan ni. Jadi orang kafir tu niat, bahkan tak boleh semayang. Kalau semayang hukum dia haram, hukum dia tak dibenarkan sama sekali. Sebab kafir ni dan binatang yang paling jahat orang angkat atas dunia dia. Alladzina kafaru. Ya, inna syarrad dawab. Ya, sungguhnya orang yang sejahat-jahat dawab yang mengangkat di atas muka bumi ni. Coba dia, alladzina kafaru, ialah orang yang kufur. Orang ancok, orang kafir ni title dia, martabat dia, binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Sebab kejahatan yang dibuat paling jahat ialah mensyirikkan Tuhan. Dia menafikan ketuhanan Allah SWT. Dalam keadaan dia menumpang muka bumi Tuhan, dia makan rezeki Tuhan, dia guna nikmat Tuhan semua, Allah Ta'ala punya. Tiba-tiba dia kurang hajau jahat. Dia tolak ketuhanan Allah dengan bahawa dia engkar dan dia mensyirikkan dengan patung-patung yang tak bernyawa itu. Sebab tu dahsyat orang kafir ni. Ya. Dia punya kedudukan terlampau hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia mencabar ketuhanan Allah Taala. Itu dahsyat. Jadi diharamkan semayang atas orang kafir dan atas yang disyakkan pada Islamnya. Kafir tak kira apa, kafir zimmi ke, muahad ke, musta'man ke, ya, kafir harbi tu lagi lah. Tak boleh disemayangkan. Dan begitu juga tak disemayangkan atas yang disyak, ya, mayat al-masykuk, yang disyakkan pada Islam. Ya. Dia duduk negara tu bukan negara Islam. Bila berkawan dengan Islam kita pun tak tahu kan. Dia ni Islam ke tidak, Islam tidak, IC tak jumpa. Tak payah semayang sebab kita tak tahu. Dia kena yakin orang Islam pun semayang. Dan tak ada wajib atas orang Islam memandikan dia, orang kafir, tetapi wajib atas orang Islam mengapankan dan menanamkan kafir zimmi. Tapi kalau kafir zimmi, kafir yang taat setia, ya, dalam negara Islam, negara telah jalan hukum Islam, dipanggil negara Islam betul. Ya, bukan negara Islam dalam botol kan. Nama Islam, tapi tak di Islam pun mengakal orang. Syariat nak tahu negara Islam, nak tahu untuk Islam kena mengucap. Ya, mengucap kalimah syahadat, tahu lah untuk Islam. Ya. Kalau negara mengucap dia, tu parlimen tu pergi ubah. Parlimen tu kena pakai ahkam syariah, hukum syariat. Baru dia kata negara itu Islam. Sekarang kamu sekarang ni parlimen pakai apa kan? Hukum sekarang ni. Semua kau lock read dulu. Nak tangkapi Yahudi, ni hukum dia pakai ke mana dia? Ya. Habis. Kalau Melaka punya apa jawab agama pun tuan-tuan elemen dia kita baca takut. Mencuri hukum denda, zina hukum denda, semua ada duit. Mana ada dalam Quran? Mana ada hukum dalam Quran macam tu? Ya, kalau dia beriman dengan tu kufur tuan. Sebab tu sabit dengan nas Quran, bercanggah dengan nas Quran. Ya, bahaya. Allah. Dan yang dijanjikan mana menanamkan kafir zimmi, ya, dan jadikan dan diamanahkan dan adalah belanja kapan, kafir zimmi dalam menanam itu daripada hartanya lah, ambil harta dia. Itu kafir zimmi, kafir yang tidak ada hasrat untuk mengambil muka bumi orang Islam. Tapi kafir yang sekarang apa kan? Makna dia apa? Dia masuk aja kata fatwa mufti al-alim mu'allamah Syekh Ahmad Arwah Mufti Murtaza punya bapa tu. Tu alim besar tu. Masa orang berbahas masalah loteri, nak sahkan haram ke tak haram kau dulu kan. Orang lain bawa kitab dia melenggang kan. Dia baca kitab perempuan kalau hadir dengan sanak-sanak habis sebut. Tercengang habis orang.
ulama lain tercengang keluar biasaan Syekh Ahmad punya alim ilmu. Dan dia memfatwakan kalau orang kafir duduk dalam negara itu, dia ada asrat untuk mengambil negara, atau dia ada berkemungkinan nak ambil negara, sistem politik semua, itu kafir harbi. Kafir harbi kalau ada sebab tu dalam negara lain. Kalau orang Islam duduk, kita pergilah di Australia, dia tak benar kita. Tak benar jadi ahli untuk mengundi, tak bagi undi. Ya, sebab hak tu orang Islam. Kalau dia masuk, bermana ada kemungkinan dan terlepas Singapura, terlepas kan. Ini kau ceramah panjang belakang. Ya, itu maknanya. Jadi si kafir tadi tak boleh semayang, dan yang syak pada kufur tak boleh semayang juga. Dan jika tiada baginya harta daripada harta menafkahkan dia, tak ada. Ya, itu. Orang yang menafkah pun tak ada harta. Dan jika tiada, maka harta Baitul Mal lah. Dan jika tiada juga, maka daripada orang kaya, daripada orang Islam. Itu susunan begitu. Habis tak ada, pergi pada Baitul Mal. Baitul Mal pun dah kering, dah kemarau. Aku cari orang kaya-kaya, di mana orang kaya Islam pergi minta. Ada pun kafir harbi, ya, yang paling besar harbi sekarang apa ni? Yahudi lah tuan. Palestin, orang hajar jasad ni, apa nama tu? Yahudi, yang menyerang rakyat Palestin dan sebagainya. Imam Habib betul lah, mereka tu semua adik-adik tu semua puak-puak kafir harbi. Dan yang murtad, ada pun kalau kafir harbi yang mati tadi, dan yang murtad, kalau bahasa halus sikit, yang mampus ni. Itu yang bahasa halus sikit lah. Dan yang zindik, jadi kafir zindik atau kafir zindik, yang menolak syariat, dipakai hakikat. Ni ada ulat lebay seorang ni, ulat dihurai ni. Ada dia kata dalam hikam punya perjalanan menghapuskan ananiyah, dia kata tak betul. Kau faham ke tidak? Tu la haula wala quwata illa billah tu apa? Bukan ada hikam abi wada intilisani iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah tu apa? Yang kau keluar dari diri kau, ya, maka kau sampai ke tu apa mana tu? Keluar diri apa semua fana apa semua tu istilah sufi dan ya, dan Quran pun tu cerita jalan hakikat. Kalau tuan guru Tuan Hussein Nasir tadi, dia kalau huruf tasawuf, dia ambil surah mudah aja. Sekarang 104 buah kitab terkumpul dalam Al-Quran. Quran terkumpul dalam apa? Surah Fatihah. Jadi dikeluarkan hujah dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu, ini isyarat kepada makam syariat. Wa iyyaka nasta'in, ini makam hakikat. Ada ubah situ je hurai panjang dan 8 ayat lain tak apa situ je. Mana pandang kepada hakikat, mana wujud yang sebenar adalah wujud dia. Justru kita pandang, bukan kita menafikan tadi usaha ikhtiar. Kita silap faham. Ya. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Kita usaha ikhtiar. Kalau dalam kitab Durrun Nafis, apa hikmat kita letakkan usaha ikhtiar? Hikmat dia untuk menyandarkan pahala dan dosa. Itu sebab dia jadikan apa usaha dan ikhtiar ada. Betul mana dia siapa nafikan? Habis ulama al-kafir tak ada melainkan itu syuur. Keperasanan qalbi kita mensyahadah dengan Tuhan. Itu kalau tak faham, dia nak urai. Boleh kata orang tak betul. Kita fahamlah ibarat semua ilmu ada mustalah. Fiqh ada mustalah fiqh, hadis ada mustalah dia, tasawuf pun ada kepahaman. Baru kita faham maksud dia orang. Bila tak faham, lebih baik kita kata minta maaf, saya kurang faham. Senang gitu. Ini orang bahas saya boleh nak mengiyakan dia punya yang tak betul. Kita bercakap tu semua ada kitab nas, kitab besar tu. Ya, hikam bukan sebarang orang kan yang mensyarahkan hikam berpuluh-puluh ulama besar. Di Azhar ni banyak profesor-profesor buat syarah, menandakan hebat ya. Kalau tiba dia nak komen, kalau tak faham buat tak faham, senang kan. Atau mana zindik, man tasawwafa bila tafaqquhin faqat tazandaka. Tu kata Imam Malik. Siapa berpekat tak ada makna syariat, dia tak mengaji usuluddin pun tak erti, PK tak erti, dia berpegang maknanya secara macam Jabariyah atau Jabariyah. Kita ahli sufi bukan Jabariyah. Ya, golongan khawasul khawas, dan orang pilihan terpilihan. Maka tiada wajib ya mengapankan dia kafir harbi tadi, dan menanamkan dia pun tak wajib, dan harus melepaskan anjing atau bangkai mereka itu. Itu standard kafir harbi. Ya, kalau dia mati orang murtad, bagi makan anjing. Ya, bagi anjing dengan apa tu dia makan.
Itu maknanya apa? Itu menunjukkan terlampau hinanya kedudukan ni. Kau dah dapat Islam, dah ada nur Islam, kau masuk dalam kegelapan, kekufuran dan murtad. Kau dah ada dalam kecantikan Islam, kau terjun dalam longkang kekufuran, itu sangat murka. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, An-nas fi naba'in azim, akhluqu wa arzuqu wa yu'badu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Akhluqu, aku jadikan dia, benarkan dia menumpang di muka bumi sebentar, kadang menau. Wa arzuqu, aku beri rezeki kat dia. Mana ada yang kita ambil kurnia makan, rezeki apa jenis bentuk, ya, keperluan kita, kegunaan kita daripada yang lain yang Allah Ta'ala ada. Kalau ada macam itu syirik kan, itu panggil tunggal esa. Tiba-tiba Tuhan jadikan dia, Allah Ta'ala bagi dia rezeki yang tidak terhingga banyak, wa yu'badu, disembah yang lain dari aku. Tapi itu jenayah paling besar, jenayah tauhid. Ya, itu betul bahasa am. Kalau tasawuf dia panggil tauhid khas sebenarnya. Dia kena faham dua jalan tu. Dan tiada dapat membezakan antara mereka, wajiblah memandikan jikalau bercampur mayat. Ya, satu aksiden bom pecah, ya, batu meletup, orang kafir, orang Islam, ada yang bukan Islam pada dalam tu. Jadi bila bercampur antara mayat Islam dan kafir, atau mayat yang tiada syahid dengan syahid, ya, syahid ada dalam tu, yang tak syahid pun ada. Dan tidak dapat membezakan pula, puan dah cari, tak ada alamat yang boleh membezakan. Jawab dia apa? Wajiblah memandikan dan mengapankan semua tu, dan menyayangkan tiap-tiap mereka itu, kerana tiada diyakini mengerjakan yang wajib melainkan dengan yang demikian itu. Mana wajib bagi kita apa? Mengkapankan dia dan sembahyangkan dia. Tapi kalau kita tinggal semua, menyebabkan kita tinggal satu kewajipan ni, hari kapan semua sekali. Ya. Tapi kalau dia berdoa kena kait, Allahumma ufir lahu in kana musliman. Ya, sebab mayat bercampur. Jadi kalau kita berdoa Allahumma ufir lahu, kan, itu biasanya. Tapi bila ikhtilat bercampur ni, kena tambah kait, Allahumma ufir lahu in kana musliman. Ya Allah, ampunkan dosa kalau dia orang muslim. Ya, kata muslim tak masuk dalam doa kita. Pakai ada kita apa? Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Barang tak sempurna wajib melainkan dengan dia. Tak sempurna yakin masukkannya lain masuk semua, waktu yakin orang Islam telah dimandi dan sembahyang. Maka kafiat yang pertama, iaitu yang afdal, bahawa disembahyangkan atas sekalian mereka itu, dengan sekali sembahyang, dengan niat sembahyangkan atas orang Islam saja. Sekali agung nak kumpul semua sekali, tak payah sembahyang seorang, longgok sekali agung sembahyangkan terus. Dia sembahyang terus, tapi doa kita, sembahyang kita niat, aku sembahyangkan atas jenazah yang muslim saja. Itu maknanya. Atau yang bukan syahid saja, kalau bercampur dengan syahid. Ya. Dan nak dibaca pada doanya, Allahumma ghfir lil muslim minhum. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkah olehmu bagi yang Islam dari kalangan mereka itu. Jadi yang berkumpul campur yang tak Islam tak masuk doa itu. Ya, syarat tak bagi tuan. Tak dibenarkan mendoakan orang yang paling jahat jenayah dibuat, dia menolak ketuhanan Allah. Oh, dahsyat tu. Dan kafiat yang kedua, bahawa disembahyangkan atas seorang, kemudian maka seorang dengan niat menyembahyangkan atasnya jika ada Islam. Tapi syarat itu, ya, syarat dia ingkana musliman, ataupun lil muslim minhum. Bagi orang muslim dia kalangan, sebab mayat dah bercampur tak boleh beza. Jika ada Islam lah, atau tiada syahid, bercampur antara syahid dan tak syahid. Dan taklah dibaca pada doanya pula, Allahumma fir lahu warhamhu. Sini dah ubah sikit, Allahumma fir lahu in kana musliman. Ya, itu. Hai Tuhanku, ampunkan olehmu baginya jika ada ia Islam. Nak kata Islam tak masuk doa kita, bahkan diharamkan kita menyembahyangkan orang yang kafir. Dan jika didapat suatu sukar daripada anggota suku daripada silap, kalau didapat daripada suku daripada anggotanya, ya, orang Islam yang diketahui matinya, wajib menyembahyangkan dia. Kemudian daripada memandikan dia. Dan jikalau didapat satu suku daripada anggota orang Islam yang diketahui matinya, maknanya dia mati
Tiba-tiba anggota dia putus satu, cari jumpa kat sana. Besok saja boleh dimandikan. Ya. Syarat dia mati. Kalau dia belum mati, dia kat kaki. Kucing manis, tak payah mandi, tak payah semayang, tanam je lah. Kan kau semayang mayat, orang hidup lagi. Kau semayang ke mayat, aku hidup lagi. Sebab semayang pun semayang mayat. Semayang untuk orang dah jadi mayat. Maknanya dah mati. Sekarang dipotong kaki, Tuhan tak mati lagi. Bungkus tanam je lah. Tak payah mandikan, tak payah ambil semayang. Namakan tu semayang, Tuhan disemayang dia balik. Anggota dia semayang pula. Dan jika didapat suatu suku daripada anggotanya, tangan ke kaki dia putus, yang diketahui matinya, orang tu memang dah mati, kita yakin anggota dia, amal kita wajib disemayangkan dia sekali lah. Kemudian daripada memandikan dengan niat semayangkan sekalian perhimpunan tubuhnya. Dan wajib membungkus dengan kain dan menanamkan dia. Ada 4 perkara lah. Mandi, kapan, semayang, tanam. Kalau syahid, mandi 2 sajalah, kapan, tanam dia. Ya, tak payah doa, dia dah masuk syurga tanpa hisap. Orang syahid ni yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisap. Dan jika ada suatu suku itu kukunya dan rambutnya sekalipun, jika didapat mayat yang empunyanya suatu kuku itu, tiadalah wajib mengulangi sembahyang atasnya. Itu kalau sembahyang tak payahlah. Jika diketahui atasnya mayat itu sudah dimandikan, dahulu dipersembayangkan. Dan jika tiada diketahui, memang kita wajib atasnya mengulangi sembahyang. Kalau dah tahu tak ada sembahyang lah. Habis. Kemudian faslun pada menyatakan hukum menanam mayat pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur. Soal apa? 196. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Perumpamaan murid dengan nafsunya seperti bandingan dia, kab di tanzil, mana seperti seorang yang telah berumur 100 tahun. Umpama murid ya dengan nafsu dia seperti bandingan seorang yang telah berumur 100 tahun dan sentiasa bergelumang dengan dosa. Allah Allah. Itu mana perumpamaan dia buat murid, mana muridullah yang nak jalan ke Tuhan. Ya, dengan nafsunya. Dia bergelumang dengan nafsu. Dia diikat oleh nafsunya. Dia dibelenggu lagi dengan nafsu, tidak berjaya memerdekakan diri dia. Ya. Maka bandingannya seperti seorang yang telah berumur 100 tahun dah, dan sentiasa bergelumang dengan dosa. Patutnya dari kan 40 dia kena apa? Start membuat perubahan besar. Tapi 1 tahun tak sedar lagi. Dia mengulangi dosa dan maksiat dengan meninggalkan kefarduan sembahyang tidak, ya, dan sebagainya. Sehingga dia hendak kembali kepada Allah Ta'ala. Adakah boleh dia mengqada waktu-waktu dan amalan-amalan yang telah terluput secara tertib? Sudah tentu tidak. Ya. Dia nak ulang balik waktu yang sama. Waktu mana boleh ulang, dia dah pergi. Ya. Dia kata hukukul awqat yumkinu qada'uhu. Hak-hak yang ada dalam waktu tu boleh qada'. Semayang dia kena qada', boleh puasa tak buat, boleh qada'. Tapi masa tu dapat tak? Masa tak dapat. Masa mana nak pusing nak qada' balik, masa dah pergi dah. Itu sebab tu wajib kita memastikan tiap-tiap masa kita dalam mentaati Allah, bukan dalam menderhakai dia mana.
sekiranya dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah boleh dia sekiranya ia nak kembali? Boleh tak dikata waktu dulu dan amalannya yang telah luput secara tertib? Sudah tentu tidak. Ya, dan apa yang boleh dilakukan, ia kembali kepada Allah dengan hati yang seperti orang kafir yang baru masuk Islam. Dengan apa? Mengucap 2 kalimah syahadat la ilaha illallah. Macam mana orang kafir itu apa? Mengucap 2 kalimah syahadat. Kemudian itulah dia kena kembali dengan makna menyebutkan diri dengan Allah Ta'ala. Banyakkan akan zikrullah, banyakkan akan muhasabah, banyakkan akan muraqabah, banyakkan akan musyahadahkan, dan menyebutkan diri dengan Ta'ala sekiranya dia berpaling dan memandang kepada apa yang telah terluput darinya, maka ia akan memutuskan daripada Ta'ala dan menghalangnya daripada menghadap kepada Ta'ala dan berdiri di hadapannya. Ya, jadi jika dia mana tadi? Mandang kepadanya, kepada apa yang telah luput darinya. Tengok kalam itu. Sekiranya dia berpaling dan memandang kepada apa yang telah terluput dari dirinya, ya, dia tak sembahyang, dia ingatkan kesalahan banyak dulu, maka ia akan memutuskan daripada Allah Ta'ala dan menghalang daripada menghadap kepada Ta'ala. Asyik dia fikir benda menyesal, tapi perubahan tak ada. Bukan maksud di sini tak boleh menyesal. Kita kena ingat untuk menyesal. Tapi kalau sekadar diingat itu je, dah susah, tak ada bertaubat betul, atau tak ada faedah, buang masa. Sebagian ahli arif berkata nafsu itu seperti arang, semua unsurnya berwarna hitam. Adakah boleh ia dibersihkan? Sudah tentu tidak. Mana nafsu, arang kau basuh macam ni dia tak hitam. Ada orang jumpa warna putih kan? Itu mungkin supaya mata dia rosak. Dia tengok hitam jadi putih. Sudah tentu tidak, kerana ia tidak dapat dibersihkan melainkan dengan api. Ya. Apabila diletakkan dalam api, maka ia akan mengeluarkan cahaya dari segenap bahagian. Ya, arang tu kan, berkilau dia. Jadi maksudnya kena bakar dengan taubat sungguh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah Ta'ala akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebajikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Itu menunjukkan kepada kita apa? Dia suruh kita melakukan perubahan cepat, jangan tangguh. Wahai murid, tinggalkan satu perbuatan itu kepada pembuatnya. Jika Allah Ta'ala menghendaki, dia membantu dan menguatkannya, dan jika Allah Ta'ala menghendaki, dia akan membiarkan. Ya, justru sibukkanlah diri kamu dengan Allah Ta'ala dan fana'lah kepadanya. Apa makna fana'? Antabdu'a azamatillah. Apa makna fana'? Ru'yatullahi bila khalqin. Dia memandang kalbi dia kepada Allah, syuhud dengan tidak ada makhluk. Habis. Itu yang dia kata apa? La mawjud bihaqqin illallah. Itulah dia. Ya. Ini mematikan ananiah. Ada lebay pula kata apa? Ananiah nak mati. Kita ada, waktu tak ada. Lama-lama jadi jabariyah. Bukan tu maksud dia. Maknanya sini bukan etikat, sini pandangan. Ya, syu'ur qalbi itu. Keperasanan tu dipandamkan. Baru dimasuk keperasanan dengan Tuhan. Siapa yang buat perasaan dengan makhluk, dia tak perasaan dengan Tuhan. Faham? Siapa yang keperasanan syu'ur dikuat dengan Allah, tenggelam makhluk. Tu keadaan dia itu kan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang nur makrifat akan tenggelam yang lain. Sebab tu dia kata, ya, as-sayru fil lail la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia takkan mula tentang rohani itu, melainkan fana. Kalau fana pun tak faham, ya, bakak pun tak erti, tu saya cakap dalam ada yang Ustaz di bising. Dia nak tanya dalam istilah perjalanan arifillah ada fana bakak lah. Faham tak apa makna fana? Apa makna bakak? Yang kau kata apa, hapuskan anania, itulah kunci dia. Bila terhapus pandangan diri kamu, maknanya apa? Bukan kita kata kita tak ada. Keperasanan tu, tumpuan dalaman kita, hati dia, sentiasa dengan dia, hilang yang lain. Itulah maksud dia. Ya, bukan kita kata yang ada tak ada. Bukan macam tu. Ibn Taymiyah pun, ya, ulama besar pada hak Zain kan. Tapi dia pernah komen sufinya kan.
Orang kata la maujud, tak ada melainkan Allah Ta'ala, tak ada melainkan dia. Ni ada banyak-banyak ni. Kecuali ada yang dimuktabar atau tak, yang tu lah ulama sufi pakai. Ya. Ada yang diiktibar, ada pun ada kita tidak diiktiraf, tidak diiktibar pada pandangan ahlillah. Sebab pandangan ahlillah nak memandang kewujudan yang sebenar. Apa makna wujud sebenar? Wujud sebenar, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan ditakkan bertembung dengan ketiadaan. Itu dipanggil wujud hakiki. Maka yang wujud macam ni siapa dia? Melainkan Allah Ta'ala je. Sebab wujud kita, wujud bukan hakiki, majaz. Ya, majaz di mana wujud yang muqayyad, terikat. Semua makhluk terikat Tuhan, maka wujud macam ni saya nak pandang. Dia nak pandang wujudul mutlak, wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Bahkan dia yang mengikat yang lain. Itu wujud sebenar. Bila dia asyik memandang lazat, maka yang lain dia tak perasan. Itu maksudnya memadamkan ananiah. Selagi kita pandang saya, tak akan terbuka jalan dengan Tuhan, dan bukan dalam kita ikut zulhimam. Ya, al-arif billah. Itulah Ibnu Ajibah al-Ahsani, ulama besar, wali besar, calang-calang orang. Apa dia kata kitab dia? Ru'yatuka wujudak mani'atun an syuhudi rabb. Kau pandang je diri kau ada, kau pandang kau je habis. Kau tak dapat manik, kau tersekat daripada makam musyahadah. Itu maksud dia ni. Buangkan ananiah. Ya, biar faham betul dulu kan. Kemudian wahai murid, tinggalkanlah suatu perbuatan itu kepada pembuatnya. Maksud dia apa tinggal sini? Kan dia kata Jabariyah belakang. Jabariyah tak ada usul ikhtiar. Tinggal ni maksud apa? Tinggalkan pandangan qalbi kita, merasakan kita membuat pada hakikat yang buat ialah Allah Ta'ala. Buat tak ada masalah. Zahir syariat menyuruh kita usaha dan ikhtiar. Ya, batin hakikat melarang kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Berpegang hanya pada dia. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Bila kau dah berusaha, ya, berserah pada dia. Itu makna hakikat. Ya, ayat semua jelas-jelas tentang ini. Dia membantu dan menguatkannya, dan jika Allah mendaki, dia akan membiarkannya. Dia seru tu mana sibuklah dengan diri dia. Tuhan tak layan habis tuan ni. Kemudian sibuklah diri kamu dengan Allah Ta'ala dan fanalah kepadanya. Ya, fana maknanya lenyapkan pandangan yang lain dalam qalbi, bukan dalam luar. Dalam hati kita tu padamkan keperasaan yang lain. Ya, maka nampaklah dia, baru dibukakan jalan pada dia. Ya. Dan jangan kamu sibuk dengan diri kamu, kerana apa yang dituntut ialah kamu keluar daripada seluruh makhluk. Aduh. Dituntut kita keluar daripada seluruh makhluk. Iza harajta anka mau faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, tanya dia, kalau dia nampak apa masuk keluar daripada diri. Apa makna mudkhala syirkin wa mukhraja sidq? Apa makna dia? Mudkhala syirk, tempat masuk yang sebenar apa? Antadkhula billah, bahawa engkau masuk tadi dengan mukhraja syirkin. Ya. Itu mudkhala syirkin bi antadkhula. Kalau mukhraja syirkin, tempat masuk yang sebenar pula, ya, bahawa antakhrujah billah bihi, mana kau keluar dengan dia. Bermaknanya dia nak kita ni apa? Semua perbuatan keperasaan kita dengan dia, bukan dengan diri kita. Kita semayang tadi kita rasa Tuhan gerak ke atau kita rasa kita gerak? Itu je lah. Kalau kita rasa kita lagi nampak, mana ada niat, kita masih nampak diri kita lagi. Mana la haula wala quwata illa billah. Dipadamkan keperasaan tu, mata nampak ada, kita faham dalam, bukan yang luar tu ni. Kita kena faham sufi punya pandangan. Ya, tu. Yang kita nak gerak, rasa gerak diri jalan semua billah. La bi anfusikum, bukan dengan diri kamu. Ya, berjalan hakikat, dipandangnya hakikat dengan tidak menolak syariat, bukan tolak syariat. Ya, tu. Jangan kamu sibuk dengan diri kamu, kerana apa yang dituntut ialah kamu keluar daripada seluruh makhluk. Keluarkan pandangan hati kita, keperasaan ni makhluk mana. Buangkan merasa makhluk ni besar, baru kamu nampak kebesaran Tuhan. Buangkan haibat makhluk yang kau rasa-rasa sebagai waham, baru kau akan nampak mana kehaibatan begitu sajalah. Buangkan mana sifat makhluk, baru dia akan dibukakan syuhud akan sifat Allah Ta'ala. Ya, habis. Dan begitu last sekali, mawujud, wujud. Buangkan keperasaan pandangan pada wujud makhluk ni.
Ya, dalam kalbi, luar nampak tak ada apa, dalam yang ada dalam tu ialah dia je, mandang dia, Allah, Allah, baru cepat terbuka. Sekiranya kamu sibuk dengannya, kamu akan lalai dari Tuhan kamu. Beristighfar kita tumpuan pada makhluk menyebabkan seorang tu lalai. Ya. Sebab beza antara apa? Al-iman wal itqan. Ya, al-iman mana dia ada akidah tapi dia masih dalam ghaflah kelalaian. Kalau duduk dalam al-itqan, akidah yang kuat pegangan dia, sehingga maknanya apa? Dia tak nampak keperasaan diri, dia memandang hanya Allah Ta'ala dan dia tidak tergelincir, ya, dalam kelalaian. Bila tak layak, peringkat iman dipanggil al-itqan. Itu beza al-itqan wal iman. Kemudian koreksilah diri kamu. Ini yang kita nak ni. Yang ni yang payah ni. Nak koreksi diri. Kita banyak koreksi orang lain. Orang tu tak betul, ni tak betul, dia tak betul, dia tak nampak. Kan? Kita ni bukan rasul, masing-masing ada kesilapan. Koreksilah diri kamu kerana terkandung di dalamnya rahsia yang amat, ya, memilikkan dan menakjubkan. Amat memelikkan dan menakjubkan. Kalau kita perhati, mengenal akan diri betul, dalam rahsia dia tu ada. Tuhan akan bukakan betapa besarnya dan yang menakjubkan, rahsia-rahsia akan dibuka. Dengan syarat kita padam dulu. Padamkan pandangan makhluk, baru Tuhan buka dengan dia. Ya, dia tak mau hati kita menghadap tu. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah tak mau amal tu disekutukan, begitu juga dia tak mau, maknanya ayat itulah pandangan kalbi kita disekutukan. Ya. Tauhid ni apa makna tuan? Mengesa. Maka mengesa itu banyak peringkat. Peringkat awam, mengesakan ketuhanan hanya kepada Allah Ta'ala. Peringkat awam, dengan dalil-dalil Quran, hadis sahih kita pakai. Yang kedua, mana mengesakan Tuhan pada pandangan, bukan pada etikad. Etikad dah lepas tadi. Ya, mengesakan dalam etikad itu peringkat basic awam. Yang ni masih nampak diri tuan ni. Ya, saya ni saya buat. Itu syariat. Dia naik pada dalam, nak masuk apa makna tarikat antak sudah. Bukan mukasad dengan dia je. Itu dah naik ke atas. Dan seterusnya lah. Habis. Kemudian lazimkanlah dirimu dengan adab-adab ahli muamalah. Muamalah apa ni? Muamalatul batin, bukan muamalatul zahir. Kalau bab muamalah zahir itu dalam kitab fiqh. Bab kita berurus sesama kita. Dalam babul bunyuk, buat jual beli, buat sewa menyewa, buat akad, macam-macam lah, ya. Semua tu dalam fiqh dah ada. Ini muamalatul batin, muamalah batin kita dengan Tuhan. Ya, adakah kita dalam muamalah kita sampai kepada peringkat muraqabah ataupun musyahadah ke hadrat Ta'ala, semua benda yang dinilai, ya. Mudah-mudahan kamu akan sampai kepada maqamun nihayah, makam kemuncak dia. Maka nihayah kalau nak cantik, syarat dia pun tuan, nihayah kemuncak, misi di awal dia pun cantik. Man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Siapa cantik di awal, dia akan cantik di ujung. Di awal dia cantik, dia masuk ke hadrat Tuhan tu apa tadi? Mudkhala sirkin abi an takhruja billah. Kamu masuk dalam amal semua, kamu rasa dengan dia billah, jangan dengan diri kita. Itu maknanya cara kita masuk cantik. Barulah dia pergi nihayah, keluar balik besok, ya, dengan mendapat, ya, itulah, ya, pada nihayah kemuncak, itu marifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Itu dia keluar mukhraja sirkin abi an takhruja billah. Sebenarnya itu nak kita dengan dia, dan ya, perasaan semua ni kita terikat, memandang keterikatan dengan dia, menyebabkan lenyapnya keperasaan ananiah kita bila kita asyik dengan Allah Ta'ala. Yang nampak masih nampak kita lagi tu asyik, entah tu masih nampak diri, sedangkan memandang diri itu taklah dibuang, ya, buang daripada pandangan dalam. Luaran kita tak buang, memang nampak, takkan kita nak kata yang ada tak ada. Itu mana kesedaran. Itu perjalanan sufi, dia nak menuju ke arah itu, ya. Kemudian man lam yakum bi adabil ahlil bidayah kaifa yastaqimu lahu da'wan maqamil ahlil nihayah. Barang siapa yang tidak menegakkan adab ahli bidayah,
Apa ahli bidayah tadi? Apa ahli bidayah tuan? Bi anta dukhula billah. Baru kamu masuk dengan dia. Kita beribadat ni masuk ibadat dengan dia, bukan dengan kita. Kalau kita masuk ibadat dengan kita, ini anak saya, ni saya tawakal tuan. Kalau kita tanya apa sebab manusia terkena afatun nafsi, riya, ujub, semua takabur, ego, beratus-ratus penyakit, sebab apa? Sebab ananiah, sebab mandang dia. Ini saya, bila saya rasa besari, bila rasa besari mula nak naik riya, takabur, macam-macam. Tapi kalau dipadamkan kediaan dia, keakuan, aku ni yang dia nampak semua daripada Allah, maka dia buat ibadat, dia makin tunduk. Sebab dia rasa ini kurnia tu, Tuhan bukan dia punya. Dan makin rapat dengan dia, dan makin kuat kemesraan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Itulah faedah kita memadamkan ananiah. Itu suruh kita keluar, ukhrud min awsafil basyariah tadi. Atau dalam tu dia kata apa? Iatulah hendak kamu keluar, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, itu mana ananiah tu buang. Barulah kita sampai pada Allah. Bukan kita banyak semua pembahasan ulama besar tadi. Bagaimana boleh dipercayai dakwaannya telah mencapai makam ahli nihayah? Barang siapa tidak menegakkan adab pada bidayah, adab tadi kan. Macam mana dia boleh dipercayai dakwaannya telah mencapai makam nihayah? Sedangkan di awal lagi dia sudah sangkut, ya. Jadi adab bidayah syarat sahnya wilayah. Mana adab kalau ada pada bidayah, adalah tu syarat untuk sah wilayah makam kewalian dia. Kemudian orang yang tidak sah ada adabnya dalam perjalanan menuju kepada Ta'ala, diharamkan daripada sampai pada makam ahli nihayah. Beradab besar tuan ni, ya, yang sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Athaillah, asalkan lari jalan, man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Siapa yang asyrakat, memancar, bercahaya permulaan dia dengan nur makrifat yang Tuhan buka, iaitu dengan memadamkan ru'yatun nafs, memadam diri, saya akan bercahayalah penghujungnya. Maka terbuka lah betul-betul makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa terpadam pandangan makhluk dalam kalbi dia, ya, sentiasa jalan dia Allah. Lahir macam biasa kan. Yang kita faham macam Tuan Zila pula, dia kata semua tuan diam, tak semayang tu. Bukan, semayang tu zahir macam biasa, dalam tu nak pelipih. Sebagai dia kemas betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid dia, baru dia akan dapat kurniaan yang banyak. Dan satu lagi jalan kepada Ta'ala, kesemuanya ialah adab, ya? Semua kena adab, zahir dan batin dia. Orang yang salik mesti melakukan adab bidayah. Apabila telah sah bidayahnya, apa adab yang paling besar kali masuk? At-taubah. Taubat kena ada. La ibadata liman lam yatub. Tidak ada ibadat yang diiktiraf bila seorang tu tak mau bertobat. Kita pernah jumpa tak dalam, ya, pernah jumpa tak orang yang tak ada dosa? Ada? Yang tak ada dosa semua dah tak ada sekarang. Nabi-Nabi dan Rasul semua dah balik. Yang ada semua yang ada dosa. Yang ada ni semua yang ada dosa. Banyak sikit, ya, tebal nipis, ya, berkarat tidak aja. Ada tetap ada kan. An-nas la yakhlul anil khata'i wan nisyan. Manusia senama-nama manusia tak sunyi bersalah dan silap. Maka kasihan Tuhan beri alat penyuci. Itu kerja kena buat. Selalu kena sental, biar cermin hati terang. Biar terang bahawa sedap dia memandang ke hadirat Tuhan. Itu maksudnya. Itu adab pertama ni, awalul maqaman apa? At-taubah. Awal makam ialah taubah. Dan nak mengesahkan pula taubah tadi, awal dia pula apa dia? Itu al-ilm. Ilmu pun ada. Itu awal sekali. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu tu imam bagi amal, amal tabi'. Sebab Imam Ghazali letak 7 akabah perlu dilintasi. Lepas baru dinama abid sebenar hamba Tuhan. Di antara akabah pertama dia letak apa? Ilmu. Al-akabatul ula wa hiya akabatul ilm. Wal akabatul saniyah wa hiya akabatul taubah. Ya, lepas ilmu kemudian dia bertobat. Sebab taubat ni basuh benda najis. Dosa tu lebih teruk daripada najis. Kalau kita tak basuh, mana mungkin kita nak duduk hadirat Allah Ta'ala. Kain kita kena najis, kita tahu, tak basuh lagi kan. Kaki pula terpijak ti ayam. Betul pergi semayang, orang kata ti ayam kat kaki tu. Tak apalah, kita janji kita buat, kan tuan tak tahu dia buat kembali. Syarat dia kena sah ialah apa? Suci, ya, suci anggota badan, tempat pakaian daripada najis, baru semayang tu sah. Kalau najis tak sah, begitu batin. Kalau kita tak bertobat, makna kita suka duduk dalam keadaan najis maknawi. Maka di mana nak dibuka jalan?
Batu adab pertama kena bertobat sungguh-sungguh, insya-Allah dibukakan oleh Taala. Kemudian bidayah ila mujahadatu wa nihaya ila musyahadah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Karim ya Allah. Allah